Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razik Razikin Abdullah. Dan saya Harenti Jumetusin. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima menghadap King of the Kingdom of Bhutan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Republik Singapura. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang tadi berkenan menerima menghadap His Majesty King Hikmi Kaisar Namgyel Wangchuck, King of the Kingdom of Bhutan. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. His Majesty berada di negara ini selaku tetamu khas Kebawah Duli Yang Maha Mulia bagi Majlis Istiadat Perkahwinan Diraja. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima menghadap Tuan Terutama Datuk Lala Utama Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Republik Singapura. Majlis menghadap berlangsung petang tadi di Istana Nurul Iman. Tuan Terutama juga merupakan antara tetamu khas Kebawah Duli Yang Maha Mulia bagi Majlis Istiadat Perkahwinan Diraja. Majlis-majlis yang penuh beradat istiadat sempena Majlis Istiadat Perkahwinan Diraja menonjolkan tradisi Melayu dan Diraja Brunei yang telah lama wujud dan masih dikekalkan. Yes, tentunya akan menjadi ristaan terutama dalam kalangan generasi muda. Lebih-lebih lagi selepas berlangsungnya Majlis Istiadat Bersanding Pengantin Diraja dan Istiadat Perarakan Pengantin Diraja yang penuh gilang gemilang. Majlis Istiadat Bersanding Pengantin Diraja dan Istiadat Perarakan Pengantin Diraja sekeliling ibu negara dapat ditonton dari dalam dan luar negara apabila liputannya disiarkan secara langsung menerusi radio dan televisyen RTB serta RTB Go. Kita dapat saksikan betapa uniknya perkahwinan diraja negara kita yang sememangnya kaya dan dengan adat dan tradisi tersendiri. Di kesempatan ini juga saya dan keluarga mendoakan semoga pengantin diraja dilimpahkan kehidupan yang penuh berkat dan dirahmati Allah selalu. Allah selamatkan pengantin diraja. Walaupun kami pindah berpulang hadir ke istana melalui secara langsung di saluran-saluran TV Brunei ini, kami dapat melihat beberapa gilang gemilangnya istiadat pengantin diraja ini. Didoakan semoga pengantin diraja bahagia selalu. Semoga Allah selamatkan pengantin diraja. Sememangnya ia akan memberi lembaran sejarah dan ristaan kepada generasi muda kita ni yang akan diwarisi dari zaman ke zaman. Didoakan semoga perkahwinan diraja ini diberkati selalu. Allah selamatkan pengantin diraja.
Jadinya dengan adanya adat ini, tani terutama generasi masa ini dapat melihat macam mana acara ataupun adat istiadat perkahwinan diraja ini berlangsung dan akan menjadi titik bersejarah. Sembah ucapan tahniah pengantin diraja dan didoakan semoga pengantin diraja kekal sepanjang hayat dan diberkati Allah. Anak zaman baru sekarang ni dapat melihat istiadat diraja, anak diraja Brunei. Dengan ini saya mendoakan semoga pengantin diraja berkekalan sampai ke jannah. Sembah ucapan tahniah dan doa juga dirafakkan oleh para pelajar seberang laut bersempena Majlis Istiadat Perkahwinan Diraja. Kami pelajar Brunei dari Scotland merafak sembah setinggi-tinggi tahniah kepada pengantin diraja. Allah peliharakan pengantin diraja. Kami dari Dublin merafak sembah setinggi-tinggi tahniah kepada pengantin diraja. Allah peliharakan pengantin diraja. Kami pelajar dari United Kingdom merafak sembah setinggi-tinggi tahniah kepada pengantin diraja. Allah peliharakan pengantin diraja. Kami penuntut dari Beruasa merafak sembah setinggi-tinggi tahniah kepada pengantin diraja. Allah peliharakan pengantin diraja. 50 penuntut dari Republik Rakyat China mengadakan program lawatan sambil belajar di negara ini. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Perpustakaan Universiti Brunei Darussalam UBD mengadakan hari terbuka. Perasmiannya diadakan pagi tadi dan diselajurkan dengan perasmian penggunaan ruang lobi dan learning common di universiti berkenaan. Perasmiannya disempurnakan oleh Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Pelbagai aktiviti diadakan semasa hari terbuka ini, termasuk seminar, pameran kerjaya perpustakaan, pemeriksaan kesihatan dan kempen derma darah. Hari terbuka ini berlangsung selama 4 hari bermula pukul 9 pagi hingga 4.30 petang. Sempena Hari Terbuka UBD, orang ramai dialalukan untuk menyertai beberapa siri bengkel serta seminar. Pelbagai aktiviti menawarkan peluang bagi para pelajar dan tenaga pengajar untuk berhubung di samping mengongsikan sumber bacaan dan rujukan perpustakaan yang disediakan. Juga diadakan pembentangan dapatan kaji selidik sumber tenaga perpustakaan di negara Brunei Darussalam. Kaji selidik bertujuan untuk mengetahui status semasa tenaga kerja perpustakaan dengan mengenal pasti demografi kaki tangan sekarang, keperluan latihan dan cadangan untuk penambahbaikan. Kolej Perniagaan Laksamana LCB dengan kerjasama Go Study pagi tadi mengalulukan 50 orang penuntut Guangzhou University of Finance and Economics dari Republik Rakyat China bagi program lawatan sambil belajar. Di bawah bimbingan LCB, lawatan sambil belajar tersebut memperkenalkan para penuntut berkenaan dengan budaya, adat resam, bahasa, permainan dan makanan tradisi tempatan. Di samping itu, program berkenaan juga akan menampilkan beberapa kelas yang merangkumi pembangunan e-dagang di negara ini. LCB berhasrat mendedahkan negara kepada pelajar antarabangsa yang lebih meluas dan memantapkan kedudukannya sebagai pusat pendidikan antarabangsa yang unggul. Sebelas orang warga negara asing ditahan bagi siasatan lanjut atas dakwaan melanggar peraturan Akta Imigresen. Kembali selepas ini bersama bahan berita lainnya.
Musabaqah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat saringan kebangsaan tahun 1445 Hijrah akan berlangsung selama 6 hari iaitu pada 17, 18, 20, 22, 23 dan 24 Januari 2024. Menurut kenyataan Kementerian Hal Ehwal Ukama, musabaqah akan berlangsung di Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims, Blok 2H, Kondominium Ong Sumping, Jalan Ong Sumping, Bandar Seri Begawan. Oleh itu, para peserta yang mengambil bahagian hendaklah hadir lebih awal pada hari, tarikh dan waktu yang ditetapkan mengikut kategori masing-masing. Bagi pertanyaan lanjut, hubungi Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims di talian 223-7512 atau 223-3364. Seorang individu dikenakan kompaun kerana melakukan kesalahan melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021 Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jastri. Muhammad Iqbal bin Murni didenda RM100 kerana membuang sampah di kawasan belakang bangunan kerajaan. Dia diberikan tempoh 7 hari untuk menjelaskan kompaun. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK melaksanakan 3 operasi kabat di 3 daerah. Dalam operasi kabat yang menyasarkan sebuah kilang papan di Mukim Batu Apoi, daerah Temburong, 3 warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi siasatan lanjut atas kesalahan di bawah Peraturan Imigresen Penggal 17. Operasi kabat di daerah Blyth yang menyasarkan sebuah rumah sewa di Jalan Singa Menteri Kuala Blyth, 4 warga negara asing ditahan kerana melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen Penggal 17. Sementara operasi kabat yang dijalankan di daerah Brunei dan Muara menyasarkan sebuah perusahaan di Mukim Sengkurong. 4 warga negara asing ditahan kerana melakukan kesalahan di bawah Peraturan Imigresen Penggal 17. Kursus pranikah bagi daerah Brunei dan Muara yang dijadualkan esok dan Rabu 17 Januari di Dewan Multaka, bangunan tambahan Kementerian Hal Agama akan dipindah ke Dewan Serbaguna Sekolah Agama Penggera Anak Puteri Mutawakil Hayatul Bolkiah Serusup. Bahagian Khidmat Nasihat Keluarga Kementerian Hal Agama memaklumkan pemindahan disebabkan oleh perkara yang tidak dapat dielakkan. Waktu kursus tidak berubah.